Assalamualaikum, selamat petang dan salam satu Malaysia. Anda bersama dengan saya Syam Saleh dan kita bersama untuk rancangan khas. Baiklah saudara, sudah pasti sejak semalam situasi politik Terengganu menjadi tumpuan ramai pihak dan bagaimanakah pula kesudahannya nanti. Apapun sehingga kini apa yang boleh disahkan, Terengganu masih kekal di Perintah Barisan Nasional. Dan hari ini juga Menteri Besar baharunya Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman memulakan tugas secara rasmi sebagai Ketua Eksekutif Baharu Kerajaan Negeri itu. Selain perbincangan kami terarah kepada perkembangan di negeri Pantai Timur itu, rancangan khas ini juga kami akan beri tumpuan kepada laporan tahunan Program Transformasi Ekonomi ETP 2013 bersama tetamu undangan. Baik saudara, tindakan Adun Kijal, Datuk Seri Ahmad Said bersama Adun Ajil Ghazali Taib menjadi wakil bebas, mengubah komposisi BN dalam DUN Terengganu. Wakil BN kini 16, manakala pembangkang itu PAS 14 dan PKR 1. Menurut Penasihat Undang-Undang Negeri, Dato' Azhar Abdul Hamid, BN masih kekal memerintah Terengganu. Baik saudara, tindakan Adun Kijal, Datuk Seri Ahmad Said bersama Adun Ajil Ghazali Taib menjadi wakil bebas mengubah komposisi BN dalam DUN Terengganu. Wakil BN kini 16, manakala pembangkang itu PAS 14 dan PKR 1. Menurut Penasihat Undang-Undang Negeri, Dato' Azhar Abdul Hamid, BN masih kekal memerintah Terengganu. Walaupun bilangan wakil rakyat BN berkurangan daripada 17 kepada 15 dan pembangkang 15 anggota, speaker juga dikira sebagai wakil kepada kerajaan negeri yang memerintah dengan kedudukan kerusi 16-15-2. Speaker DUN Muhammad Zubir Embong turut dikira bersama Adun BN. Dan itu kerajaan BN masih kekal memerintah Terengganu. Azhar berkata pihaknya kini sedang meneliti beberapa undang-undang negeri untuk dirujuk berhubung perkembangan politik di Terengganu ketika ini. Dan selepas Datuk Seri Ahmad mengumumkan keputusan keluar UMNO, komposisi BN dalam DUN Terengganu masih terus rapuh apabila dua adun yang lain turut membuat tindakan yang sama. Mereka ialah Ghazali Taib, Ajil dan Rosli Daud, Bukit Besi. Bagaimanapun, Rosli menarik balik keputusan keluar UMNO dan kembali kepada BN. Meskipun beberapa adun lain diwawarkan akan turut membuat tindakan seperti Datuk Seri Ahmad, namun perkara itu telah dinafikan mereka. Dan Menteri Besar Terengganu yang baharu, Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman, memulakan tugas di Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Wisma Darul Iman. Beliau mengutip kad perakam waktu pukul 7.45 pagi di Pejabat Lamanya Exco Kerajaan Negeri di tingkat 6 sebelum mengadakan sidang media pertama. Dan turut mengiringi Menteri Besar Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Mazlan Ngah dan Pegawai Kewangan Negeri Datuk Mat Razali Kasim. Beliau berkata, semua wakil rakyat BN bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak di Putrajaya. Pertamalah sebagai saya sebagai Menteri Besar Terengganu yang baru, maka saya membawa semualah wakil rakyat Barisan Nasional untuk berjumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri paling utama kerana kami hendak mendapatkan apakah amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bagi kita mengurus tadbir kerajaan kita kan. Dato' Ahmad Razif berkata beliau akan mengumumkan hasil pertemuannya dengan Perdana Menteri kepada rakyat negeri. Anggota Exco Kerajaan Negeri sedia ada kekal tanpa perubahan bagi mengekalkan kesinambungan pentadbiran kerajaan negeri. Dato' Ahmad Razif mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar di hadapan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin di Istana Syarqiah Isnin lalu. Dan beliau merupakan lulusan sarjana sains dalam bimbingan dan kaunseling dari Universiti Putra Malaysia UPM. Dato' Ahmad Razif turut memberi jaminan BN dan UMNO negeri berkenaan tidak goyah walaupun bekas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Said bersama Adun Bukit Besi Rosli Daud mengisytiharkan keluar parti tetapi tindakan itu dianggap tidak sah dan bercakap pada sidang media di Wisma Darul Iman. Dato' Ahmad Razif menyatakan sepatutnya mereka perlu menghantar surat rasmi kepada Speaker Dewan Undangan Negeri DUN terlebih dahulu. Kita tak ada menerima apa-apa pun. Sebab sekarang ni setakat hari ni Yang Berhormat Speaker kita tak menerima secara rasmi. Jadi saya beranggapan itu sebagai belum ada kesohihan lagi. Datuk saya secara rasmi tiga-tiga masih ahli UMNO lagi. Ya sekarang ni termasuk juga semua sekali lah termasuk Yang Amat Berhormat termasuk juga Yang Berhormat
Datuk Seri Haji Ahmad Zain. Semuanya adalah ahli sebab belum rasmi lagi. Mengenai desakan PAS Terengganu agar DUN dibubarkan segera bagi membolehkan pilihan raya diadakan, Menteri Besar menegaskan perkara tersebut tidak perlu dibuat secara terburu-buru. Saya penuh yakin dan percaya bahawa apa sajalah yang menjadi persepsi pada orang ramai hari ini sebenarnya tidak ada. Jadi kita dalam keadaan yang stabil, Kerajaan Barisan Nasional masih lagi memerintah dan insya-Allah Barisan Nasional akan meneruskan perjuangan dulu, kini dan selama-lamanya. Jadi tak ada masalah. Selepas memulakan tugas rasminya hari ini, Dato' Ahmad Razif menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri. Beliau tiba di bangunan Perdana Putrajaya kira-kira pukul 11.35 pagi dengan menaiki kereta berwarna hitam bernombor plat TAR 76. Beliau sempat melambai tangan kepada petugas media yang berkumpul di depan pintu masuk sejak pukul 8 pagi. Sebelum itu, beberapa buah kereta bernombor pendaftaran negeri Terengganu yang dipercayai milik Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Barisan Nasional BN turut memasuki bangunan Perdana Putra. Pertemuan Menteri Besar Terengganu yang turut membabitkan ADUN BN tersebut bertujuan untuk mendengar amanat daripada Perdana Menteri bagi urus tadbir kerajaan negeri. Baiklah, perkembangan politik Terengganu akan dipanjangkan lagi dengan litas langsung kita ke lokasi di Kuala Terengganu. Ketika ini rakan setugas Wan Abdul Rahman Hayat akan menemui seorang veteran UMNO yang juga pengerusi Majlis Bekas Wakil-Wakil Rakyat Terengganu Mubarak, Datuk Ahmad Sidi Ismail. Jadi Wan, sebelum kita ikuti perbincangan selanjutnya, saya yakin isu ini menjadi perbualan hangat di mana-mana sahaja. Tambahan pula hari ini mula bekerja berikutan semalam cuti umum. Apa agaknya ataupun bagaimanakah situasi terbaru di sana mungkin di peringkat akar umbi dengan tindakan yang di luar jangkaan ini? Wan, teruskan dengan laporan anda. Silakan Wan. Ya, terima kasih Hisam. Salam bahagia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kuala Terengganu. Dan saya bersiaran secara langsung di Jalan Kenanga, Batu Buruk, iaitu kediaman yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Sidi Ismail. Dan terima kasih juga untuk Datuk dan juga keluarga Tuan Karunisa Syed Jaafar yang membenarkan kami bersiaran di sini. Baiklah, kita sudah pastilah ingin bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Sidi Ismail yang merupakan veteran UMNO dan juga merupakan yang dipertua Persatuan Bekas Wakil Rakyat Terengganu ataupun Mubarak Negeri Terengganu yang mempunyai begitu banyak pengalaman dalam suasana ataupun keadaan politik di negeri Terengganu ini. Dan yang berbagai Datuk juga pernah menjadi wakil rakyat di DUN Telemong selama 5 penggal dan juga bersama barisan kepimpinan negeri ataupun ahli esko kerajaan negeri. Jadi baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana bersama. Terima kasih. Dari baiklah, kita terus sajalah bersembang dengan Datuk tentang senario kepimpinan negeri Terengganu sekarang ini yang pada semalam saya rasakan terlalu panas dan hari ini nampak semakin sejuk sedikit, yang boleh kita ibaratkan Datuk sebagai gelombang dalam cawan yang boleh dikendalikan dengan cara yang mufakat. Jadi barangkali Datuk boleh mengulas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RTM dan terima kasih kepada Cik Wan Abdul Rahman Hayat yang telah dapat bersama dengan saya pada petang ini. Saya selaku yang dipertua Mubarak Negeri Terengganu mengambil kesempatan yang amat berharga ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman telah dilantik sebagai Menteri Besar Terengganu sekarang ini. Menyentuh mengenai pertukaran kepimpinan kerajaan di Terengganu daripada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zain kepada Yang Berhormat Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman yang dianggap sebagai umpama ribut dengan cawan, kata Cik Wan tadi. Saya mengharapkanlah ribut yang dalam cawan ini, cawan tidak terbalik, air tidak tertumpah dan cawan itu tidak jatuh ke bawah dan terhempas ataupun pecah. Pada saya inilah kata orang lumrah politik.
Jadi saya menganggap bahawa situasi ini insya-Allah akan kata orang menemui jalan yang baik dengan setiap pemimpin rakyat atau pemimpin UMNO di Terengganu ini menginsafi bahawa kepentingan parti itu mengatasi segala-galanya. Ya. Jadi pihak pucuk pimpinan telah membuat keputusan. Jadi kita sebagai ahli parti kena akur akan keputusan yang telah dibuat oleh pucuk pimpinan. Tanggungjawab kita ialah untuk kita menentukan bahawa kesinambungan kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional Terengganu ini terus berjalan. Dan semana selalu disebut oleh PM kita bahawa kepentingan rakyat didahulukan. Dan barangkali Datuk kita sebagai orang ahli UMNO ataupun pejuang dalam parti, kita harus berlapang dada, terbuka dan tidak mudah melatah. Barangkali itu yang diharapkan. Dan pada Datuk lah mungkin ada pendekatan sebagai seorang yang pemerhati kepada UMNO ini dan juga pimpinan UMNO ni. Jadi macam mana agaknya Datuk ada jalan ataupun ada penyelesaian yang boleh dibuat? Dalam keadaan sebegini, sudah tentulah kita mengharapkan pemimpin parti dan penyokong parti mesti mempunyai sifat yang kata orang berjiwa besar dan lapang dada untuk menerima hakikat ini. Ya. Dan kita kata orang jangan kita mudah melatah, ya, mengambil tindakan-tindakan yang boleh merugikan parti, ya, merugikan parti. Dan sudah tentulah kita mau melihat bahawa perpaduan dalam parti kita akan berlaku pada masa sekarang ini. Ada nampak macam senario yang berlaku semalam. Nampak macam kita tak bersatu. Mungkin barangkali apa pandangan Datuk kan? Yalah, kita tengok sekarang ni dengan tindakan dua ahli Dewan Negeri keluar daripada UMNO, seolah-olahnya tidak ada berlaku perpaduan di kalangan ahli Dewan Negeri. Tapi pada saya lah, insya-Allah kalau macam disebutkan tadi, setiap ahli pimpin UMNO, penyokong UMNO, terutama ahli-ahli Dewan Negeri mempunyai sifat yang sayangkan parti, maka ini akan insya-Allah dapat diatasi. Jadi kita harapkan dengan muafakat antara kita dan kata orang tu muhasabah diri kita masing-masing, kita boleh mengembalikan kekuatan dalam kepimpinan kita. Dan Datuk barangkali Menteri Besar baru kita Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman boleh memainkan peranan lah dalam situasi sekarang ini untuk mengembalikan kekuatan kepimpinan ataupun UMNO itu sendiri. Sudah tentulah ahli-ahli UMNO mau melihat kepimpinan yang baru ni, iaitu Yang Berhormat Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman dapat mengembalikan kekuatan dan keutuhan UMNO dan Barisan Nasional di Terengganu kita ini, terutama dalam persiapan kita untuk menghadapi pemilihan umum yang akan datang ini. Maka saya berharap kepada Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan apa ni menyatupadukan dan dapat menyatupadukan kembali apa ni apa yang kita lihat pagi ini, dapat menyatukan kembali kekuatan perpaduan di kalangan ahli UMNO itu sendiri. Dan saya sebutkan juga bahawa dalam masa sekarang ini UMNO dah tak ada nakhoda. Kerana fungsi perhubungan dah kosong sekarang ni dengan politikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang baru. Dan maka saya rasa yang Berhormat Timbalan Fungsi Bandar Perhubungan
iaitu Yang Berhormat Datuk Jalani Johari selaku Timbalan Polisi Perhubungan dan sebagai pengurusi pengurusan UMNO Negeri Terengganu dapat memainkan peranan dengan pimpinan di peringkat pusat untuk meredakan keadaan ini dan untuk menjenah keadaan ini supaya memudahkan kata orang pemimpin-pemimpin Pak Kadi menjalankan tugas untuk kebaikan negeri Terengganu. Ya. Dan barangkali akhirlah harapan Datuk sendirilah kepada kepimpinan yang baru ini dalam merajui negeri Terengganu. Ya. Itulah bukan harapan saya saja, bahkan harapan Mubarak, harapan rakyat negeri Terengganu bahawa Terengganu sedang menghadapi pembangunan yang pesat. Maka sudah tentulah pembangunan ini akan dapat diteruskan dan juga dapat melaksanakan pembangunan yang baru yang akan bermanfaatkan kepada rakyat negeri Terengganu. Jadi kita mengharapkan segala yang berlaku ini akan berakhir dan mengembalikan kekuatan barisan kepimpinan maupun parti di semua peringkat, Datuk, ya. Dan memperkuatkan dan memperkukuhkan dengan cara yang baik ataupun permufakatan antara pemimpin barisan saf kepimpinan di negeri Terengganu ini. Dan kita harapkan apa yang agenda yang telah dirancang akan terus dapat direalisasikan oleh barisan kepimpinan di bawah pimpinan Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman, Menteri Besar Terengganu Darul Iman yang baru. Jadi terima kasih banyak Datuk kerana sudi bersama dengan kami di Grandstand ini, dan kita mengharapkan apa yang kita perkatakan dapat sedikit menenangkan suasana ataupun dapat kembali memberi ilham-ilham baru kepada barisan kepimpinan dan juga masyarakat Terengganu yang semalam rasanya macam berlaku kocakakan yang agak besar, Datuk, ya. Tetapi hari ini saya merasakan sudah semakin perlahan ataupun semakin kata orang tu sejuk dan kembalikan balik keadaan seperti sedia kala dan memberi ketenangan kepada seluruh rakyat di negeri Terengganu ini. Baiklah, saya rasa cuma di sini kami bersiaran di Kuala Terengganu di Jalan Kenanga Batu Borok ini di kediaman yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Sidi Ismail. Jadi saya rasa itu saja pertemuan kita. Jadi kita kembali kepada Hisam Saleh di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Baik, terima kasih Wan Abdul Rahman Hayat di Terengganu. Saya teruskan dengan perkara ini. Pilihan raya semula di Terengganu disifatkan tidak wajar diadakan. Ini kerana kepercayaan dan mandat rakyat jelas memihak kepada kerajaan sedia ada, itu Barisan Nasional. Dan pandangan itu disuarakan Profesor Undang-Undang Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Prof. Datuk Dr. Hussein Abdul Rahman. Peralihan pucuk pimpinan di Terengganu ketika ini disifatkan sebagai senario biasa dan bukannya krisis politik sebagaimana yang digembang-gemburkan. Dan kerana itu dapat memperkukuhkan harapan rakyat pada pimpinan politik kerajaan negeri. Sebarang spekulasi berhubung perkara tersebut juga perlu ditangani dengan bijak. Malah peluang wajar diberi kepada kepimpinan kerajaan negeri yang baru. Ketepikan fikiran yang sempit, perhitungan yang jangka pendek, suatu perkiraan yang membelakangkan suatu konteks, satu kompas masa hadapan yang perlu kita selamatkan demi generasi, demi agama, bangsa dan negara kita dan tanah air kita. Beliau bercakap kepada Berita RTM di Kuala Terengganu dan bagi mengembalikan perbadanan parti, beliau menyifatkan Menteri Besar baharu Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman perlu mengatur strategi untuk mengembalikan sokongan rakyat dan ahli UMNO, antaranya menggunakan pendekatan khusus untuk terus menjayakan perancangan negeri yang sedia ada. Baik, saudara, di talian ketika ini Adun Pemaisuri Datuk Muhammad Jidin Syafiee yang juga merupakan Exco Pelancongan dan Kebudayaan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Datuk, permulaannya kita melihat Datuk juga antara nama yang telah dikaitkan akan membuat tindakan keluar pada UMNO. Bagaimanapun telah menafikan perkara itu. Apa agaknya maklum balas Datuk berhubung perkara tersebut, Datuk? Ya, okey, terima kasih. Yang sebenar sekalinya yang keluar nama saya pun tak tahu. Dan sedangkan dalam masa yang sama saya telah berjuang habis-habisan untuk memujuk keadaan yang berlaku, sedikit keadaan yang berlaku, kekeliruan tersebut.
Tiba-tiba keluar nama tu 6 orang yang saya kebetulan terbaca. Dan saya telah memaklumkan bahawa tak ada sama sekali. Sedangkan saya seorang pejuang UMNO. Takkanlah saya nak lari begitu tanpa sebab. Jadi saya telah pun membetulkan perkara ini dengan baik dan tertib. Jadi Datuk cumanya terkejut sahaja Datuk awal-awal melihat senarai nama. Dia betul juga agaknya permainan pada masa sekarang dunia cyber yang begitu hebat kan. Apa itu biasa satu provokasi yang menarik. Datuk, tengah hari tadi semua adun Terengganu difahamkan telah mengadakan pertemuan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sedikit Datuk mungkin ada apa agaknya reaksi Perdana Menteri mengenai situasi ini dan boleh kongsikan juga tumpuan utama pertemuan berkenaan Datuk? Ya, alhamdulillah. Kita seramai 14 orang pagi tengah hari saat inilah bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ada sama dan juga Setiausaha Agung UMNO Malaysia. Dalam pertemuan tersebut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga TPM telah pun memberi penjelasan kekeliruan yang berlaku di mana sedikit salah faham mengenai perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Dengan penjelasan tersebut, kami semua telah pun sangat berpuas hati dan menerima penjelasan tersebut dengan baik. Dan setelah penjelasan dibuat, kami berasa begitu bangga dan perkemasan di kalangan kami makin kemas. Kemudian pula diikuti dengan makluman daripada Yang Amat Berhormat bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Sahid juga telah menelpon dia pagi ini. Dan memberi komitmen yang sama akan terus memberi sokongan yang padu terhadap perjuangan UMNO dan akan membantu terus UMNO ini dan ke depanlah, termasuk juga Yang Berhormat Razali. Jadi keputusannya secara dasar kita tidak mengubahkan apa-apa dan tidak berubah dari segi bilangan sokongan. 17 itu masih kekal untuk menyokong Barisan Nasional untuk memerintah negeri Terengganu. Kita melihat perkara ini merupakan satu yang agak mengejutkan dan Terengganu sendiri pun menjadi tumpuan satu Malaysia atau arah kepada Terengganu. Apapun Datuk melihat kepada apa yang berlaku dalam tempoh beberapa jam ataupun 48 jam itu, apakah harapan Datuk melihat kepada perpaduan UMNO selepas ini? Apatah lagi untuk kita melihat kesinambungan pembangunan negeri juga kebajikan rakyat di bawah pentadbiran Menteri Besar yang baru itu Datuk. Okey. Dan setelah mendapat penjelasan tersebut, kami wakil rakyat telah pun membuat satu ikrar yang baik supaya nasihat daripada Perdana Menteri dan juga TPM telah pun memberi beberapa panduan kepada kita dan nasihat yang paling berguna untuk kita perkemaskan untuk menghadapi tugas-tugas kepada rakyat Terengganu di bawah Barisan Nasional. Jadi beberapa perkara telah pun dimaklumkan dan juga kita masih kekal. Keputusannya Yang Amat Berhormat telah menasihatkan supaya kita semua bekerjasama memperkukuhkan persaudaraan dan juga tiada perubahan di dalam ESCO juga. Tiada perubahan. Baik. Masih kekal. Yang 10 lah masih kekal lagi. Dan cumanya satu je lah akan dilantik, iaitu yang akan menggantikan Yang Amat Berhormat Ahmad Razif. Tapi itu masih belum ditentukan. Jadi dengan pihak kami bertemu dengan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri hari ini, satu semangat baru kepada kami. Dan juga bukan saja untuk mentadbir, bahkan di kalangan kami wakil rakyat mulai faham apakah sebenarnya masalah dan kemeluk yang sebelum ini tidak pernah dikeluarkan. Jadi dengan penjelasan tersebut, kami rasa sangat gembira dan rasa bersemangat serta penuh yakin bahawa rakyat negeri Terengganu juga akan menyambut baik keputusan yang telah kita buat ini. Baik, kita ucapkan selamat bertugas dan terus bertugas ya Datuk. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Muhammad Jilid Syafiee Adun Permaisuri. Dan seterusnya melihat kepada berita ini, anggota UMNO terutama di Terengganu diingatkan supaya sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi apa jua situasi politik yang melanda parti itu. Naib Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ketaksetiaan ahli-ahli UMNO di akar umbi sedang diuji.
Dan justru beliau menekankan agar kepentingan parti mendahului kepentingan lain. Beliau menjelaskan sedemikian dalam satu kenyataan bagi mengulas kemulut politik yang tercetus di Terengganu. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata anggota UMNO perlu memastikan kepercayaan kepada pucuk pimpinan hendaklah menjadi tonggak kepada semua lapisan kepimpinan dan ahli bagi memperkasakan keutuhan parti. Saudara, kita redakan politik Terengganu seketika dan beralih kepada pembentangan laporan tahunan GTP juga program transformasi ekonomi ETP 2013 oleh Perdana Menteri Isnin lalu. Hari ini kupasan lebih memfokuskan kepada laporan ETP. Semuanya sekitar nanti. ETP bermatlamat untuk meningkatkan pendapatan negara kasar PNK per kapita Malaysia kepada $15,000 selain mensasar untuk mencipta 3.3 juta dan memperoleh $444 bilion dalam pelaburan menjelang tahun 2020. Sehingga tahun 2013, ETP berjaya menarik 156 projek dengan pelaburan mencecah RM219.3 bilion dan menyumbang PNK RM143.5 bilion. Juga melalui ETP, sebanyak 437,816 peluang pekerjaan baru dibuka kepada rakyat Malaysia. Perincian kejayaan dalam laporan ini. Program transformasi ekonomi menggabungkan dua komponen iaitu 12 bidang ekonomi utama negara atau NKEA yang memfokuskan pertumbuhan ekonomi dan kedua adalah 6 inisiatif pembaharuan strategik atau SRI merangkumi dasar dan prosedur yang dilaksanakan bagi mewujudkan persekitaran perniagaan yang berdaya saing dan dinamik. ETP juga digubal sebagai tindak balas kepada perubahan iklim ekonomi dunia. Pembentangan laporan tahunan bagi ETP yang dibuat serentak dengan program transformasi kerajaan GTP Isnin lalu oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyebut bahawa daya tahan ekonomi Malaysia dipacu oleh pelaburan sektor swasta yang kini mencecah 61% daripada jumlah pelaburan. Momentum pelaburan sektor swasta itu telah mewujudkan peluang pekerjaan melalui pertumbuhan PNK per kapita pada 2013 yang meningkat kepada $10,060 daripada $7,059 pada tahun 2009. Lanjutan itu, Malaysia telah menikmati arus berterusan pelaburan dalam tempoh 3 tahun lepas di mana peningkatan yang kukuh dalam pelaburan swasta telah meningkat 15.3% bagi tempoh antara 2010 hingga 2013 berbanding 4.7% antara 2008 hingga 2010. Ini bersamaan 3 kali ganda peningkatan kadar pertumbuhan purata tahunan. Bagi NKEA Greater KL Klang Valley, kemajuan pembinaan projek Mass Rapid Transit atau MRT turut diketengahkan sehingga 2013 35% kerja-kerja pembinaan bagi laluan Sungai Buloh Kajang telah disiapkan. Setakat ini sasaran untuk beroperasi bagi fasa 1 Sungai Buloh ke Semantan adalah mengikut jadual iaitu pada Disember 2016. Manakala bagi fasa 2 dari Semantan ke Kajang akan mula beroperasi pada Julai 2017. Invest KL juga telah berjaya menarik 15 syarikat multinasional dari Amerika Utara, Eropah dan Asia untuk menubuhkan pejabat serantau di Malaysia. Pada tahun 2013, bermulanya operasi terminal penggasan semula cecair gas asli atau Liquefied Natural Gas LNG Petronas di Sungai Udang Melaka dengan inisiatif untuk memelihara keselamatan jangka panjang bekalan gas domestik. Terminal direka bentuk bagi menerima, menyimpan dan menggas sehingga 530 juta standard kaki padu sehari. Bagi projek permulaan pemerolehan minyak tertingkat atau Enhanced Oil Recovery EOR, antara pencapaian utama 2013 adalah melalui Petronas Carigali Sendirian Berhad dengan siapnya pembinaan pelantar pemprosesan pusat pada suku pertama tahun 2014. Projek ini bertujuan untuk merangsang pengeluaran dari 5,000 tong sehari ke 25,000 hingga 35,000 menjelang 2017.
Pada masa hadapan, Petronas akan terus meneroka peluang EOR di kawasan-kawasan yang sesuai di luar pantai Malaysia. Sekarang ini Petronas telah mengenal pasti 14 medan minyak yang berpotensi, 5 kawasan di Sarawak, 4 di Sabah dan bakinya di semenanjung Malaysia. Dan melaluinya dijangka Petronas akan mengekstrak sejumlah 750 juta sehingga 1 bilion tong minyak. Petronas juga terus menggalakkan pembangunan marginal fields atau telaga-telaga kecil dengan memperkenalkan terma baharu bagi production sharing contract atau kontrak perkongsian pengeluaran. Mengimbas kembali keberhasilan yang ada, Perdana Menteri yakin bahawa Malaysia berada pada track yang betul untuk mencapai status negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, malah mungkin lebih awal. Laporan pencapaian yang memberansangkan dalam program transformasi kerajaan GTP dan program transformasi ekonomi ETP memaparkan petunjuk jelas bahawa pendekatan yang digunakan kerajaan berada di landasan tepat untuk mencapai negara maju berpendapatan tinggi. Ketujuh-tujuh bidang keberhasilan utama negara NKRA juga mencatatkan kadar pencapaian purata sebanyak 104%, sekaligus membuktikan tahun lalu sebagai satu lagi tahun yang dilimpahi kejayaan GTP. GTP maupun ETP kini bergerak dalam satu sinergi untuk mengukuh dan mengubah negara kepada status berpendapatan tinggi, dan ia tidak mustahil dapat dicapai dengan pendekatan yang seimbang, inklusif dan mampan. Untuk menceritakan lebih lanjut secara lebih kurang dalam 30 jam, saya bersama dengan tetamu saya Encik Salihin Abang, merupakan seorang perunik ekonomi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ruang ini. Baik, melihat kepada pembentangan, media sudah pun memberikan tumpuan penuh kepada apa yang telah dipentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya nak dengar juga apa agaknya rumusan secara ringkas setelah hasil pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Isnin lalu. Cik Salihin. Okey, pertama kali kita mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan juga pasukan-pasukan tim pemandu dan juga seluruh rakyat Malaysia. Ini adalah kali yang ketiga pembentangan laporan tahunan untuk GTP, Program Transformasi Negara. Saya melihat bila kita lihat petunjuk-petunjuk dari segi dia punya pencapaiannya 104% daripada 100%. Ini adalah satu angka yang baik. Ini menunjukkan negara kita ataupun program GTP ataupun ETP ataupun National Transformation Plan ini, program yang dijalankan berada di landasan yang tepat, landasan yang betul untuk kita mencapai negara maju. So saya rasa kita ucapkan tahniah kepada kepada pasukan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan juga kepada kita sendiri sebagai rakyat Malaysia yang mendukung, yang percaya bahawasanya kita sebagai rakyat Malaysia, satu program yang ciri-ciri yang penting di dalam National Transformation Plan ini ataupun ETP yang kita ada sekarang ini adalah fokus. Yang kedua adalah kompetitif. Bila kita rasakan dua pilar ataupun dua tiang utama yang menyokong kepada program transformasi ini, kita lihat pada masa yang lepas saya rasa keadaan ekonomi negara kita tidak begitu bukan kata keadaan ekonomi dunia katakan sekarang ni tidak begitu baik, bergejolak dan kecelaruan dari segi ekonomi dan di timur dan juga barat. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita perlukan satu program transformasi dan kita kena fokus. Kita lihat apa kekuatan yang ada pada kita dan kita fokus. Dan NKRA dan NKEE inilah yang menjadi fokus kita untuk melonjak dan membawa negara kita ke landasan negara maju menjelang tahun 2020. Yang penting sebenarnya landasan sudah tepat, apapun cabaran dan apa juga diistilahkan sebagai sedikit memberi tekanan, itu harus kita lalui terlebih dahulu dan sampai satu saatnya nanti kita akan berpuas hati melihat apa yang kita telah pernah capai. Baik, sebelum kita melihat dari segi sasaran untuk masa hadapan berhubung kepada merujuk kepada GTP, ETP ini sendiri, mungkin Encik Salihin ada pemandangan sendiri ataupun latar belakang sedikit supaya lebih mudah untuk penonton kita lebih faham pemahaman mengenai GTP itu, ETP itu apa? Okey, kalau kita berniaga, kita ada business plan kita. Sebagai sebuah negara ini adalah sebagai satu business plan untuk Malaysia. Di dalamnya terangkum segala kita punya visi dan misi dan bagaimana kita hendak pergi kepada destinasi kita, iaitu menjadi negara maju tahun 2020. Kita lihat sekarang ini persekitaran, kalau kita lihat dari segi sejarahnya ekonomi negara kita tahun 1960, 1970, kita sangat bergantung kepada ekonomi yang berasaskan sumber. Biji timah, kelapa sawit dan sebagainya. Ini komoditi ini harga dia terlalu fluctuation. Okey, terlalu naik dan turunnya dan kita tidak mempunyai revenue base yang sangat seimbang.
Come tahun 1997 kita lihat negara kita mengalami ekonomi krisis. Pada tahun 2008, 2009 keadaan ekonomi dunia tidak begitu tidak begitu elok dan pada tahun 2020 kita tidak mencapai negara maju. Kita dah ada objektif kita telah jelas misi kita. So macam mana keadaan ekonomi itu? Pada masa kita merancang wawasan 2020 pada tahun 1990, 30 tahun itu, kita punya andaian untuk mencapai negara maju daripada kadar 8%. Ya. Okey, pada tahun 2008-2009 kita punya pertumbuhan adalah negatif. Dan kita lihat tahun lepas kita punya pencapaian atau growth kita adalah 4.7%. So, untuk sampai kepada situ adalah keadaan ekonomi yang tidak begitu sesuai, tidak begitu sihat dan ditambah pula dengan keadaan competition di antara negara-negara, contohnya negara Singapura, Thailand dan sebagainya yang compete untuk resources, yang compete untuk talent ini. Kita memerlukan satu anjakan, kita memerlukan satu plan ataupun satu program yang khusus yang boleh menyediakan kita untuk ke arah itu. Macam yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita katakan, plan transformasi ini adalah satu journey ataupun satu perjalanan. Okey, kita dah mula pada tahun 2010. Dan kita tinggal 6 tahun lagi untuk kita mencapai kita punya objektif menjadi negara maju pada tahun 2020. Dalam kita nak mencapai ke arah sasaran kita 2020, kita melihat bahawa apa yang kita mahu berlaku pada tahun 2020 ataupun sebelum itu adalah pencapaian PNK itu adalah sekitar 15,000 dolar ataupun mungkin sekarang ini lebih kurang 48,000. Juga mencipta 3.3 juta ruang pekerjaan yang baru, juga memperolehi 444 bilion dolar pelaburan menjelang tahun tersebut. Melihat apa yang kita lalui, pencapaian yang telah pun dibentangkan, apakah ia realistik untuk dicapai sebelum ataupun pada tahun 2020? Cik Salim? Okey, kita sekarang ni kita berada pada tahun 2014, kita ada 6 tahun lagi untuk mencapai. Daripada laporan itu saya optimis mengatakan sebab sekarang ni kita telah jelas. Itu yang paling penting. Bila kita jelas, kita punya perjalanan itu jelas dan kita muka mekanisme yang untuk mencapai itu kita jelas, saya rasa objektif itu mungkin boleh tercapai. Saya optimis. Dia terarah. Okey, sekarang kita lebih fokus kepada apa yang kita nak. Itu yang penting. Di sepanjang perjalanan itu mungkin ada hiccup. Mungkin ada keadaan ekonomi tak berapa elok, mungkin keadaan demikian elok dan mungkin ada perkara-perkara yang tidak di luar jangkaan kita akan berlaku, tetapi di akhirnya di dalam ATP yang dibentangkan ini saya merasa merumuskan ada 3 perkara. 3P saya katakan. Satu dari segi yang kita tengah buat sekarang ni adalah pelaksanaan dia. Yang kedua adalah pemantauan. Yang ketiga kita sekarang ni kita melakukan penambahbaikan. So along the way kita ada yang kita punya rencana kita untuk mencapai negara maju, penambahbaikan, pemantauan dan juga pelaksanaan itu akan berlaku sepanjang masa 6 tahun kita untuk mencapai negara maju ni. Jadi 3P itu perlulah difokuskan. Perlu difokuskan. Okey. Jangkaan itu juga saya melihat dari segi pertumbuhan ekonomi negara kita, proses transformasi kepada ke-77 NKRA dan juga NKA. Bagaimana agaknya perjalanan untuk sebab berbalik kepada statistik yang kita sudah maklum, Cik Salim pun lebih arif mengenai perkara tersebut, juga telah pun mencapai satu peratusan yang boleh katakan hampir kesemuanya ada mencapai 100%, malahnya ada lebih. Bagaimana agaknya melihat kepada sokongan NKA itu sendiri, NKRA itu sendiri untuk menyokong GDP kepada negara maju 2020? Okey, saya melihat dari segi statistik yang diberikan itulah sangat memberansangkan. Okay, cuma yang sekarang ni apa yang kita perlukan, kita melakukan penambahbaikan. Contohnya sekarang ni kita lihat dalam kita ada national key economic areas. Areas kita ada, tapi kita perlukan salah satu adalah key activity yang lebih mantap. Contohnya di tiap-tiap jabatan ataupun departmen agensi kerajaan yang sebagai enabler untuk NKEA ataupun NKRA ini harus dikira dia punya key activity. Apa dia punya aktiviti utamanya. Dan aktiviti utama ini disukat melalui KPI dan juga dibagi penambahbaikan, dibuat pemantauan dan seterusnya dan dilapor di dalam kita punya laporan tahunan. Saya rasakan juga yang saya rasa mungkin saya boleh share sikit. Saya punya concern saya berkenaan dengan GTP laporan ini. Saya rasakan kita harus mewar-warkan laporan ini dengan lebih menyeluruh lagi. Seperti kalau kita lihat dalam musim bajet kita rakyat semua Malaysia rakyat menanti-nantikan.
Okay, ini adalah satu laporan yang saya rasakan semua orang yang melibatkan semua orang. Sebab bila kita buat GTP ataupun National Transformation Plan ini melibatkan ramai 20,000 orang yang yang terlibat dari segi dia punya lab dia, dari segi input, dari segi maklumat dan sebagainya. Kita gabungkan sekarang yang meliputi seluruh rakyat Malaysia yang ada di Malaysia ini, semuanya bergabung bersatu tenaga curahkan idea, membagi apa yang sepatutnya kita lakukan untuk membawa negara kita ke satu tempat yang kita telah 2020 itu sendiri. So saya rasakan ini adalah sepatutnya satu rancangan yang dinanti-nantikan. Laporan ini dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia dengan semangat. Kita sekarang ni kalau kita contohnya ya Saudara Hisham, kalau kita hujung tahun kita menerima report card untuk anak-anak kita. So kita rasa macam manalah report card negara kita. Postmortem ya. Ini adalah apa yang berlaku di dalam laporan GTP untuk 2013. Apa agaknya yang kita boleh lihat mungkinlah sebagai antara faktor yang boleh menjadi kengkangan ataupun cabaran sedikit halangan untuk yang akan ditempuh oleh rakyat biasa. Sebabnya kita lihat di sini ada juga saya sudah pun maklumkan sebelum ini melihat kepada ada juga keluhan melihat kepada mereka masih ada lagi terasa tekanan tempias ekonomi itu sendiri khususnya yang berada di kawasan bandar. Jadi mungkin itu yang boleh kita kongsikan minta pendapat daripada Encik Salihin. Cabaran-cabaran yang bakal kita tempuh. Namun selepas itu ia akan mungkin berlarutan sehingga kita sudah pun mencapai satu tahap. Okey, dalam 7 NKRA yang telah dibentangkan, salah satu komponen dia adalah cost of living. Betul. Ini menjadi satu kerisauan ataupun kegundahan kebanyakan daripada kita especially golongan-golongan muda yang mereka yang baru keluar universiti katakan. Okey. Kalau kita lihat, kita andaikan sekarang ni kalau gaji dalam 3,000 katakan okey, kita nak bayar rumah 800 katakan. Kereta mungkin kalau rumah kalau 800 mungkin kalau di kawasan luar bandar, kalau di kawasan yang sedikit dekat bandar mungkin dalam rumah yang harga 200,000 itu mungkin bayaran dia 1,200. 1,200 lepas tu untuk dia beli kereta sekarang ni bukanlah satu benda yang dianggap sebagai luxurious. Sekarang ni kereta adalah satu keperluan. So dia tinggal lagi 2,000. Tinggal 1,000 saja lagi dia punya pendapatan. So sekarang ni dia punya kebimbangan, adakah aku nanti akan mampu untuk memiliki rumah ataupun memiliki kereta dengan pendapatan yang ada sekarang? Jadi jawapannya? So sekarang ni kita lihat ini yang harus kita lihat gerak nadi denyut mereka ni boleh tak? Saya rasa kita harus melakukan sesuatu sebab saya rasakan bila kita bercerita pasal cost of living, golongan pertengahan dan sebagainya, kerisauan-kerisauan mereka ini tentang cost of living, kenaikan ni. Saya rasakan kalau kita boleh Saudara Hisham tengok balik, kalau kita boleh katakan sekarang kita tengah melakukan tax reform dengan pengenalan kepada cukai GST katakan. So bila kita melakukan tax reform, saya rasakan kita boleh reform sekali kita punya duty dan excise tu. Mungkin kita boleh lihat sekali sebagai satu package yang lengkap untuk membuat tax reform dalam physical consolidation yang kita tengah buat. Mungkin kerajaan boleh melihat dari segi pengurangan harga kereta ataupun harga rumah. Saya lihat sekarang ni, kalau kita lihat, kalau dua komponen ini yang merupakan 2/3, 60 ke 70% daripada income ataupun kita punya dapatan, kita bayar untuk rumah dan juga kereta. Kalau harga kereta itu diturunkan separuh ataupun mungkin harga rumah itu diturunkan separuh, mungkin dia punya disposable income akan naik. So boleh belanja dan mereka ini boleh untuk dari segi cost of living yang mungkin kenaikan sedikit ini mereka boleh tidak begitu terasa saya rasa. So saya rasa benda ini harus dilihat, mungkin dimasukkan sebagai package reformasi dari segi percukaian dan dilihat balik, mungkin saya rasa ini adalah benda yang saya rasa doable. Boleh difikirkan bersama. Itu saya kira salah satu daripada elemen yang perlu untuk dilihat sebagai penambahbaikan ataupun perkemasan untuk GTP yang akan datang. Saya akan beralih semula bersama dengan Tuan selepas ini. Saya maklumkan terlebih dahulu mengenai perkara ini, iaitu selain GTP dan ETP, agenda besar transformasi negara bermula dengan program transformasi politik, program transformasi komuniti, program transformasi sosial dan program transformasi fiskal. Dan secara keseluruhan, kesemua program itu dikemudi di bawah dasar transformasi nasional atau DTN bagi memandu dan memastikan Malaysia mencapai status negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Dan berikut beberapa kejayaan lain mengenai NKEA dan SRI hasil pelbagai program yang diperkenalkan.
Di bawah NKEA Pemborongan dan Peruncitan, program tukar dilihat banyak membantu mereka yang berniaga dalam sektor borong dan runcit. Dalam satu kaji selidik yang dijalankan ke atas 616 kedai tukar, 78% kedai mengisytiharkan peningkatan hasil. Menyedari pendidikan awal sebagai langkah pertama kunci pembelajaran sepanjang hayat, pada 2013, NKEA Pendidikan berjaya mewujudkan seramai 34,552 pelajar prasekolah daripada keluarga berpendapatan rendah. Mereka telah menerima bantuan bayaran daripada kerajaan berjumlah 29.3 juta ringgit. Kerajaan juga telah membantu seramai 296 pengusaha prasekolah swasta yang menerima geran bernilai 5 juta ringgit untuk memulakan operasi, termasuk 38 prasekolah untuk kanak-kanak pendidikan khas yang menerima geran permulaan sejumlah RM760,000. EduCity di Iskandar Johor turut mencatatkan peningkatan jumlah pelajar dengan enrolment di hub pendidikan tersebut mencapai 1,700 pelajar dari seluruh dunia. Pada tahun 2013, NKEA Pertanian juga telah mencapai kemajuan yang ketara dalam meningkatkan pendapatan petani. Antaranya 37% daripada peserta program Taman Kekal Pengeluaran Makanan telah melepasi pendapatan yang disasarkan sebanyak RM3,000 sebulan. Bagi memastikan sektor pertanian menjadi pilihan anak muda, Kementerian Pertanian juga telah melancarkan sebuah unit agropreneur muda bagi membantu penyertaan usahawan muda ke dalam industri pertanian. Berhubung pencapaian inisiatif pembaharuan strategik SRI, antara yang paling ketara adalah penguatkuasaan Perintah Gaji Minimum 2012 dan Akta Umur Persaraan Minimum 2012 yang telah dikuatkuasakan pada Januari 2013. Perundangan baharu ini mewajibkan pekerja dibayar dengan gaji minimum RM900 sebulan di Semenanjung Malaysia dan RM800 sebulan di Sabah dan Sarawak. Selain itu, program MyProSet telah dilaksanakan bagi meningkatkan kemahiran dalam tenaga kerja sedia ada. Program ini menawarkan sehingga 33 set kemahiran ICT termasuklah dalam bidang perangkaian, keselamatan dan pengurusan projek. Baik, masih bersama dengan saya Encik Salian Abang, seorang perunding ekonomi. Tadinya kita melihat apa yang telah pun dimaklum balas oleh Tuan. Saya ingin melihat dari segi peranan beberapa sektor ataupun badan korporat dan juga pihak swasta itu sendiri. Sejauh mana sebenarnya peranan mereka itu mampu untuk menyokong kelancaran dan juga sumbangan mereka itu besar artinya untuk GDP, pelaksanaan kelancaran dan juga kejayaan GDP, Cik Salihin. Okey, dalam ETP main driver dia ataupun orang pemain utama untuk ETP ini adalah dia fokus, dia akan pergi daripada pihak kerajaan kepada pihak swasta. Yeah. So, dalam dia punya matlamat dia 90% menjelang tahun 2020 dia punya main driver ini adalah kepada pihak swasta. Okey. Apa yang saya ingin, mungkin saya boleh relate kembali pada tahun awal tahun 80-an 90-an, kita ada satu dasar yang dipanggil dasar pensyarikatan negara. Okey. Dasar pensyarikatan ini di mana waktu itu diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri kita Tun Mahathir Mohamad, mana pihak swasta ataupun pihak swasta private adalah pihak yang akan menggerakkan ekonomi. So dalam ETP yang sekarang ini juga perkara yang sama diulang, mungkin ditambah baikkan. Dan sekarang ini kita ada satu matlamat yang jelas. Maknanya 90% kita nak menuju ke 90% lebih itu peranan ini diambil oleh pihak swasta. Okey, di dalam ini, dalam kita punya apa yang terjadi sekarang ni, dalam laporan yang baru-baru ini kita lihat pihak swasta dari segi pelaburannya telah meningkat untuk mendrivekan domestik ekonomi ini lebih kepada 56%. Ini satu angka yang baik saya rasa dalam 3 tahun pertama kita melaksanakan GTP. So peranan kerajaan adalah sebagai enabler, orang yang memudah carakan dari segi pelaburan, dari segi menggerakkan ekonomi dari segi dalaman, dan pihak swasta ataupun pihak syarikat dan sebagainya adalah orang yang akan menggerakkan ekonomi. Ini yang berlaku. Dan kebanyakan di negara-negara lain seperti negara-negara maju ini yang berlaku. Kita lihat adalah dengan SRI dia, Strategic Reform Initiative ni, kita lihat trade liberalisation ataupun standard. Kita lihat sekarang ni kerajaan telah melepaskan pegangan-pegangan dia, dan juga kita lihat dalam sektor-sektor beberapa industri-industri dan juga beberapa syarikat-syarikat. Dan kita lihat juga pihak kerajaan telah
meliberalisasikan beberapa sektor dan juga subsektor. Contohnya di bidang perakaunan, di percukaian, di bidang legal dan sebagainya, dari segi perbankan juga. So ini adalah salah satu daripada kita nak menjadikan negara kita lebih kompetitif, lebih fokus, kerajaan lebih fokus dan lebih kompetitif, dan ternampak di situ negara kita mengamalkan ekonomi yang bebas, yang liberal. Dan ini adalah salah satu daripada ramuan yang penting dalam kita sekarang ini untuk menjadikan negara kita lebih kompetitif. Ini yang berlaku kalau kita lihat di negara seberang tambak kita seperti negara Singapura. Okay? Dan juga di negara China contohnya. Bila negara China melakukan strategi untuk pembangunan ataupun economic growth-nya di bawah Presiden Deng, liberalization of economy dia pada tahun 2001, negara China telah menyertai WTO. So kalau kita lihat di Singapura juga, dia menggunakan apa yang dikatakan sebagai yang dia mewujudkan banyak free trade zone, kawasan ekonomi bebas. Seperti juga di negara Singapura, bila mereka menjalankan ataupun mengadakan strategi-strategi yang begini, mereka tak menuju ataupun menjadikan negara mereka lebih kompetitif, lebih fokus, berdaya saing untuk mencapai matlamat tiap-tiap buah negara itu tersebut tadi. Okey, apa lagi inisiatif ataupun apa lagi perkara juga aktiviti ekonomi yang boleh kita rancakkan, yang boleh kita cadangkan, yang itulah yang kita lihat antara pemacu yang kuat juga untuk keberjayaan program ATP atau juga GTP itu sendiri. Mungkin Encik Saleh juga boleh berikan pandangan bagaimana pula dengan rakyat biasa, apa sebenarnya peranan mereka, bagaimana mereka sebenarnya boleh menyumbang dari segi kualiti mereka, kemahiran mereka, sebabnya mungkin kalau mereka asyik mengeluh dari segi tekanan ekonomi, tetapi pihak kerajaan sudah pun menyediakan landasan. Saya rasa itu tidak adil kepada kerajaan. Landasan sudah pun disediakan tetapi tidak ada gerak usaha daripada individu. Komen. Saya rasa dari segi kita sebagai rakyat jelata, rakyat biasa, kita boleh memainkan peranan sebab negara ini negara kita. Okay? Sebab saya nampak for the past 10 or 20 years, kita ada satu wawasan. Tapi wawasan itu tidak diletakkan pada satu yang boleh di measure ataupun diukur. Dan sekarang ni kita dibagi satu landasan dan kita dibagi satu plan ataupun program yang boleh diukur, dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berasa bertuas sebab kita ini kita dari segi fokus. Kita sebagai rakyat lebih terarah sekarang ni, dan bila kita boleh mencapai ini secara langsung ataupun secara tidak langsungnya, dia punya kebaikan dari segi limpahan ekonomi yang diwujudkan, dari segi peluang pekerjaan, dari segi penambah pendapatan contohnya akan meningkat. Ini adalah kesan langsung. Dan saya rasa sebagai rakyat yang biasa, kita haruslah memainkan peranan sebagai orang yang menyokong dengan berbagai bidang, dengan berbagai cara yang kita boleh. Salah satu daripadanya kita bekerja kuat. Bekerja kuat dan kita melihat program yang ada yang dah dilaksanakan kerajaan ini adalah satu program yang bagus. Dan saya rasa sumbangan daripada kita juga dari segi rakyat jelata, kerajaan telah menyediakan berbagai inisiatif anda NKEA, anda NTP, dan kita sokong. Dan ini adalah penting sebab bila kita sokong, kita bersatu, kita fokus dengan apa yang kita buat, saya rasa negara kita dalam track yang betul untuk menjadi negara maju. Selain daripada itu, elemen lain yang perlu mungkin kita boleh usulkan, sebab saya kira PM sekarang ini pun sudah masih lagi beruang kepada sesiapa sahaja kalau ada. Okey, sana saya nampak juga ada dua perkara. Yang pertama sekali dari segi IT saya rasa dari segi IT sebagai conduit. Bila kita cerita pasal ekonomi ataupun economic growth, salah satu daripada yang penting sekali dari segi efisiensi dan juga dari segi effectiveness. Efektif dan efisien. So salah satu daripada perkara yang kita punya pemudah cara ataupun wacana yang boleh bawa kita dengan cepatnya kepada negara maju adalah menggunakan IT. So saya rasa ini adalah satu penekanan yang baik yang kita harus laksanakan. Okey, yang kedua lagi saya lihat dari segi kita punya, dari segi negara kita, dari segi branding. Okey. Saya rasa ini branding ni dulu kita buat. Okey, kalau kita pergi ke Timur Tengah, katakan negara Malaysia ni terkenal dengan bangun KLCC-nya. Okey, kalau kita lihat dulu apa permainan negara kita, permainan kita adalah
Formula 1 lumba kereta. So sekarang ni dalam kita punya National Transformation Plan tu, saya rasa kita kena rebranding sikit negara kita. So apa kekuatan yang kita ada? Contohnya dari segi ekonomi, misalnya kelapa sawit adalah satu benda yang sangat penting. Kita adalah bekal yang utama. So mungkin kita boleh brandkan negara kita. Okey, bila kita lihat sampai ke Malaysia, okey, apa orang kata? Kelapa sawit. So produk-produk, by-product daripada kelapa sawit ni orang akan kenal negara kita. So kita mungkin boleh dari segi branding sebagai negara kita, kita kena mewujudkan apa yang kekuatan yang ada pada kita. So kita angkatkan kekuatan tu, maknanya bila orang datang ke Malaysia dan mereka akan terarah kepada perkara itu. Betul. Okey. Dan juga saya lihat sekarang ni, kalau mungkin kita dari segi penambahbaikan sedikit, ada segi NKEA ataupun NKRA ni, mungkin kita lihat dari segi laporan ni mungkin kita boleh tambah dari segi bagaimana pula pada tahun 2013 dari segi indeks kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk. Itu yang saya ingin Tuan untuk perhalusi lagi, sebabnya dalam menyediakan diri kita secara individu kepada sebuah pada bakal rakyat negara maju, kesediaan untuk kita, kebahagiaan itu, saya rasa itu elemen penting. Saya rasa itu mungkin boleh diperjelaskan bagaimana harus ia boleh jadi satu realiti. Saya rasa sekarang ni kalau dari segi kita indeks kesejahteraan, kebahagiaan, saya nampak walaupun kita tidak maju mencapai negara maju, tapi negara maju dalam acuan kita sendiri. Kita tak mahu bila kita menjadi negara maju, okey, kadar jenayahnya, kadar indeks-indeks yang macam kecurian dan sebagainya tinggi, ini yang menakutkan kita. So dalam saya lihat dalam kita punya NKRA yang ada yang 12 tu, saya melihat dia punya program-program tumpuan dari segi mengurangkan indeks jenayah, dari segi sekarang ni jam katakan apa yang berlaku sekarang yang pengangkutan dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau kita boleh lihat, ini boleh ditranslatekan dalam indeks kesejahteraan dan kebahagiaan. Maknanya penduduk contohnya di Kuala Lumpur berpuas hati dengan sekarang ni mungkin dari segi frekuensi untuk bas, MRT dan sebagainya itu lebih kerap. So mereka akan lebih berpuas hati. So mungkin yang akan datang laporan ini boleh dimasukkan sekali indeks kesejahteraan dan kebahagiaan penduduk, mungkin dimulakan dari segi Kuala Lumpur, sebab kita melihat Greater Kuala Lumpur ini sendiri sebagai satu tumpuan utama di dalam GTP kita ni. Secara ringkas, kesimpulan yang boleh kita lihat, inilah antara kunci penting yang harus yang harus kita sebagai rakyat biasa pegang, dan juga pemimpin harus juga pegang, dan gabungan di antara pihak kerajaan, pihak swasta, pihak korporat, juga rakyat biasa. Kata kunci yang perlu kita pegang bersama-sama untuk kita pacu kepada sebuah negara yang maju, berpendapatan tinggi, dan juga indeks kebahagiaan itu juga menjadi package kepada kemajuan kita. Okey, NTP ini adalah satu strategi, strategi sebuah negara. Okey, strategi ini telah dilaksanakan sebagai satu polisi kerajaan dan dia menjadikan national interest ataupun kepentingan negara. So saya rasa kita harusnya, sebab saya pun mendapat membaca kritik berkenaan dengan GDP dan NTP, kita bagi ruang. Dalam masa 10 tahun ni, kita dah tahu apa yang kita nak capai. So, saya rasa sebagai rakyat Malaysia, sebagai kita harus menyokong usaha kerajaan ni. Sebab sekarang ni kita lebih fokus dan kita lebih terarah. Dan kita tahu mimpi kita adalah mimpi yang sama, iaitu mencapai wawasan 2020 menjadi negara maju dalam acuan kita sendiri. Dan juga kita mengharapkan agar kebahagiaan itu juga akan menjadi antara ramuan yang bersama supaya kita menjadi negara maju yang bukan sahaja kita hebat dari segi pendapatan, tetapi juga hebat dari segi mental dan juga kehidupan dan juga gaya hidup. Terima kasih Encik Saleh Abang sebab sedikit dalam tempoh yang singkat 30 minit untuk kita bercerita lebih lanjut mengenai ATP dan juga GTP. Baik saudara, insyaAllah kita akan bersua kembali pada pukul 5 petang nanti untuk Berita Wilayah. Saya akan bersama Nur Lela untuk Berita Wilayah nanti. Terima kasih atas perhatian anda. 1 jam kita bersua untuk rancangan khas ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Hisham Saleh undur diri. Assalamualaikum. Terima kasih.